Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Senantiasa nikmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita semua setiap hari, setiap saat, sehingga ianya menjadi satu tanggung jawab kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan hari demi hari, khususnya di negara kita, negara Malaysia, dengan apa yang sudah berlaku sebelum ini, makin hari makin menampakkan kebaikan. Masjid dan surau sudah mulai dibuka lebih luas. Harapan kita moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesejahteraan, keamanan, keselamatan negara kita dan semua negara umat Islam khususnya, dan semua negara di mana saja di situ ada manusia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala angkat wabak ini dan menjadikan kehidupan kita dalam keadaan aman dan sejahtera insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya ingatkan kepada semua yang hadir untuk iltizam mengikut kepada SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah agar supaya perjalanan majlis kita berjalan dengan baik, dengan lancar dan tidak melanggar kepada apa yang sudah ditetapkan, untuk menjaga jarak dan tidak bersalaman, salaman pakai hati. InsyaAllah dapat pahala juga insyaAllah ya rabbal alamin. Sampai satu hari diumumkan kita boleh bersalaman dan berpelukan. InsyaAllah fi khair wa afiyah ya rabbal alamin. Itu mukaddimah untuk saya ingatkan saya sendiri dan juga kepada semua yang hadir. Seperti kebiasaan pada malam Jumat kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya membaca surat Al-Kahfi dan surat Yasin serta tahlil. Kita membaca syama'il, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita sampai kepada bab julusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa an Kharijata ibn Zaid radhiyallahu anhu ta'ala qala كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. Daripada Kharijah Ibnu Zaid, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis adalah orang yang sangat berwibawa, dan beliau di dalam majlisnya tidak pernah mengeluarkan jari jemari kakinya atau sebahagian daripada tubuh badannya. Wa kana majlisuhu sallallahu alaihi wasallam majlis hilmin wa haya. Dan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya hilmin, santun, wa hayain, malu, yakni maksudnya tidak dicakap hal-hal yang membawa memalukan, baik pada kata-kata atau perbuatan. Wa amanatin, majlisnya pun juga majlis amanah, yakni majlis yang menjaga kehormatan. Wasyanatin, majlisnya adalah majlis yang menjaga perasaan orang lain, marwah orang lain. Wasabrin, majlisnya majlis sabar, yakni yang duduk itu akan belajar arti sabar. Wasakinatin, penuh sakinah. La turfa'u fihi al-aswat, tidak terangkat dalam majlis Rasulullah suara. Wala tu'banu fihi al-huram, dan tidak diceritakan hal-hal yang terkait dengan perempuan. Yata'atafuna fihi bit-taqwa, mereka yang duduk dalam majlis itu saling kasih mengasihi
di dalam mengingatkan ketakwaan. Wa yatawadha'un, dan mereka saling bertawadhu. Wa yuwaqqaru al-kibar, yang tua dihormati. Wa yurhamus shighar, yang muda dirahmati, dikasihi. Wa yu'thiruna al-muhtaj, dan mendahulukan orang yang memerlukan. Wa yahfadhuna al-gharib, menjaga atau melayan kepada orang asing. Wa yakhrujuna adillatan 'alal khair, dan keluar daripada majlis Rasulullah, yakni mereka yang duduk bersama dengan Rasulullah keluar dalam keadaan mereka menjadi adillatan 'alal khair, penunjuk jalan kebaikan. Ini majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kali dalam Al-Qur'anul Karim juga diceritakan tentang majlisnya Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, bila mana dikata kepada kamu tafassahu fil majalis. Majalis jamak daripada majlis, yakni tempat perkumpulan, tempat perhimpunan. Bila mana disuruh kepada kamu, berilah ruang dalam perkumpulan, dalam pertemuan, maka berilah ruang. Kalau kamu memberi ruang, maka Allah akan beri ruang. Maksudnya Allah akan memberi rahmat kepada orang yang memberi ruang kepada orang lain dalam majelis. Jadi diceritakan tentang sopan santun dalam majelis. Jadi bukan ikut suka bikin majelis ataupun tidak ada aturan di dalam majelis. Yang ini kita harapkan setiap majelis yang kita adakan, baik di sini atau di mana saja, majelis-majelis hendaklah meneladani majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barulah kita ada kesinambungan majelis ini dengan majelisnya Rasulullah. Kalau tidak ada makna dan adab yang perlu untuk dijaga pada satu majelis, majelisnya biasa atau kita dah sama-sama kenal dan seumpamanya, tidak perlulah Allah nak sebutkan bagaimana majlisnya Rasulullah di dalam Al-Quran. Sehingga ketika berlaku ketidaksopanan dalam satu majlis, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat. Supaya kita ini sopan dan beretika hatta dalam majlis. Walaupun majlisnya majlis sama-sama kita kenal orang-orangnya. Tapi kehormatan majlis adalah perlu untuk dijaga. Ayat itu turun, Nabi berada dalam majlis, ya. Kemudian datang seorang sahabat Nabi yang hadir dalam peperangan Badar. Dan Nabi bila mana ada sahabat yang datang, kalau dia ahli Badar, Nabi beri hormat lebih daripada yang lain. Disebabkan oleh karena Allah memberikan penghormatan kepada sahabat yang hadir dalam perang Badar lebih daripada yang lainnya. Maka Nabi pun meniru Allah di dalam memberikan penghormatan kepada mereka yang hadir dalam perang Badar. Setelah perang Badar itu, Jibril datang kepada baginda Rasulullah. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kamu menilai kepada sahabat-sahabat kamu yang hadir dalam perang Badar? Kata Nabi, mereka yang terbaik. Kata malaikat Jibril, malaikat yang hadir pun terbaik juga berbandingkan kepada yang lainnya. Sehingga di dalam sirah bila mana disebutkan tentang salah seorang sahabat, akan disebutkan wa kana min ahli badrin. Dia adalah seorang yang hadir dalam perang Badar sebagai penghargaan kepada mereka yang hadir dalam perang Badar. Ketika ada orang yang bercakap tentang seseorang yang hadir dalam perang Badar, ditegur, itu hadir perang Badar, jangan macam-macam. Yani jangan kamu bercakap tentang orang yang hadir dalam perang Badar. Ketika seorang bernama Mistah hadir dalam perang Badar. Ketika itu dia dihina oleh salah seorang. Kata Siti Aisyah mengatakan dia hadir perang Badar. yakni mereka yang hadir dalam perang Badar ada kemuliaan tersendiri. Jadi ketika dalam majlis itu ada sahabat Nabi yang hadir agak lewat daripada dia termasuk ahli Badar, maka Nabi memerintahkan supaya beri ruang. Yakni karena majlis itu sempit, Nabi kata bagi ruang sedikit untuk orang yang ahli Badar. Maka sebahagian daripada sahabat tak senang hati.
Sebab memang kebiasaannya orang itu kalau hadir majelis hadirnya lewat duduk kat belakang, dan baginda Rasulullah kalau dalam hadis dinyatakan kalau datang lewat duduk di belakang walaupun dia Nabi SAW. Ya, daripada orang yang datang lewat layaknya duduk di mana berakhirnya itu majelis. Tetapi kalau orang itu orang yang mulia, orang dihormati dan diminta untuk maju ke hadapan karena kedudukannya, bukan dia yang nak, tapi sahibul majlis yang nak. Berbeza dengan kalau orang itu aku nak duduk depan. Kalau tak duduk depan aku balik. Contohnya macam itu tak boleh. Datang lewat duduk di mana berakhirnya itu majlis. Kecuali kalau dia diminta untuk maju ke hadapan ataupun memang disediakan tempat untuk dia. Jadi dalam hal ini baginda Rasulullah karena dia orang yang mulia tadi layak untuk dikedepankan. Dan dalam hadis dinyatakan anzilun nas manazilahum, yakni tempatkan orang itu tepat pada tempatnya, membabil daripada ikram. Faham dong? Dalam satu hari ada seorang bernama Jarir bin Abdullah, namanya Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah ini di negerinya adalah pengetua di negeri tersebut, yakni orang yang dikemukakan. Ahlan wa sahlan. Fadhal. Jadi masa Jarir bin Abdullah datang, Nabi sedang berada di majlis. Nabi toleh kanan, toleh kiri, ikut ada orang bagi ruang. Majlis agak ramai. Tak ada, maka Nabi ambil serbannya, Nabi berikan kepada Jarir bin Abdullah. Gal, duduklah kamu di atas alasku ini. Sebagai penghormatan kepada Jarir bin Abdullah. Maka diambil oleh Jarir selendang Nabi, dicium. Ya Allah, ya wahai Rasulullah, semoga Allah menghormati engkau macam mana engkau menghormati aku. Kata Jarir bin Abdullah. Tak jadi duduk di atas alas, dicium alasnya Nabi SAW. Peluang, dibagi selendang. Setelah kembali selesai, Nabi bersabda, "Idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimu." Kalau orang yang mulia di kaumnya itu datang, maka muliakanlah dia. Macam mana dia mulia di kaumnya? Muliakan juga. Kalau perlu disambut, kalau perlu disanjung, kalau perlu tolak al-badru. Sesuai dengan kedudukan, supaya itu bahagian daripada adab. Wa idkhalus surur sama orang-orang yang ada kedudukan. Khususnya dalam agama, dalam wara', dalam kesolehan, dalam ibadah dan seumpamanya. Tayyib. Ada bahagian daripada adab. Ketika ada sebahagian daripada sahabat Nabi tak senang hati karena suruh beli ruang, turun firman Allah Subhanahu wa taala. Tegur kepada siapa? Kepada yang tak senang hati itu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Kalau diseru kepada kamu beri ruang dalam satu majelis, beri ruanglah kepada dia. Dalam hari ini kita diajar untuk berlapang dada dengan orang yang datang untuk memberi ruang, untuk kita beri ruang kepada dia. Kalau dah nampak dia berdiri lama cari tekanan, toleh kiri tak ada ruang, lebih-lebih lagi kalau dia orang tua, janganlah pura-pura tak tahu, tak nampak, tunduk kepala pula. Kita kena hormat, kena menjaga, beri ruang sikit, tolong sikit, macam itulah. Faham dong? Hada adabul majlis, ya, adabul majlis. Majlis yang pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katanya, "Auqaran nasi majlisih." Nabi ini yang berwibawa, haibah, tenang dalam majlis. Yani bermakna dalam majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap yang ada kepada beliau adalah berkharisma, sehingga yang duduk di hadapan Nabi itu tidak berbuat sesuatu yang bercanggah dengan adab, seperti tertawa terbahak-bahak contohnya, atau bercakap yang tak sepatutnya, atau menunjukkan sikap yang tidak seharusnya. Sebab apa? Keberadaan Nabi itu yang menyekat hal-hal yang kurang adab. Ini tak bicara haram halal ya, yang bercanggah dengan adab. Bila mana majlis Nabi Muhammad SAW dan baginda Rasulullah tidak pernah mengeluarkan anggota badannya atau jari jemari kakinya. Maksudnya kalau duduk Nabi tidak menghulurkan kaki di hadapan sesiapapun juga. Atau menampakkan jari jemarinya seakan-akan menghala kepada seseorang. Kita melihat ba'dhus salaf, orang-orang yang saleh kalau duduk kadang-kadang ada sakit kaki.
ya kan? Kadang-kadang sakit kaki. Kemudian nak duduk bersila sampai masuk dalam tuh tak boleh. Jadi mau tak mau keluar sikit dia punya kaki. Seakan-akan menghala kepada orang. Itu ditutup pakai selendangnya macam tuh. Demi untuk tidak dilihat tidak sopan kepada orang lain, lebih-lebih lagi kalau di hadapannya orang tua, orang alim dan seterusnya, dan dia orang yang lebih muda. Nah, ada bahagian daripada adabul majlis, beradab kepada orang-orang yang ada di sekeliling untuk tidak menunjukkan sikap yang mengganggu jiran sebelah atau mengganggu majlis. Faham tom? Olehada katanya wa kana majlisuhu sallallahu alaihi wasallam majlis hilmin wa haya. Majlisnya Nabi ini majlis santun dan majlis yang di situ ada sifat malu. Tak sembarangan bercakap. Tak bercerita tentang keburukan orang. Tidak bercerita tentang aib orang. Ataupun tidak bercerita hal-hal yang privasi. Faham tom? Majlis hilmin wa haya. Dalam perkataannya, dalam pembicaraan itu, perkataan yang sopan, tindak perbuatannya sopan, isi kandungannya pun juga adalah perkataan yang sopan. Kadang-kadang ingin menyebutkan sesuatu yang benar, tapi bila mana hal-hal yang terkait dengan privasi, kadang-kadang mereka bercakap belapik. Satu hari ada satu perempuan bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apa tanda seorang perempuan itu kalau bersih daripada haid? Kan ini soalan yang hadir orang laki semua. Macam mana nak pastikan sudah bersih? Maka Nabi ambil satu Nabi beritahu kalau nampak sudah bersih macam buah-buahan kalau dibelah apple, kalau dibelah jadi dua, jadi putih. Maksudnya bersih sebersih-bersihnya. Kata perempuan itu macam mana nak tahu? Ditanya kepada Nabi SAW. Hal yang privasi. Nabi nak jawabnya itu dengan penuh berlapik atau dengan penuh menjaga kata-kata itu yang nak dikeluarkan daripada majlis. Sampai pada akhirnya yang paham Siti Aisyah panggil tu perempuan. Sini, aku beritahu. Tapi jawaban Nabi adalah berlapik. Untuk menjaga hatta dalam hal sedemikian pun juga yang berupa soalan, berupa jawaban. Memang kena mesti dijawab. Kita bertemu tak ada malu di dalam menjawab soalan yang terkait dengan hukum hakam. Namun dalam hal ini Nabi sudah memberikan isyarat dan diperjelas oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Fahimtum? Hadza majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di dalam orang berceramah, di dalam orang menyampaikan tazkirah, di dalam majlis-majlis hendaklah menjaga kata-kata. Hal-hal yang bersifat malu untuk disebut, bagilah kiasan, bagilah simbolik supaya menjaga kehormatan majlis. Majlis hilmin wa haya. Majlisnya Nabi adalah majlis di situ ada santun dan haya. Majlisnya majlis amanah. yakni tidak ada majlis yang khianat, tidak ada majlis yang menjatuhkan satu dengan yang lain. Majlis sabrin wa sakinah, penuh ketenangan majlisnya. Tidak la turfa'u fihi al-aswat, tidak ada suara diangkat. Ini bercakap, ini bercakap. La, majlisnya Nabi kalau satu bercakap, yang lain diam. Sampai selesai bercakap. Selesai bercakap, baru yang lain bercakap. Kalau ini bercakap, siapa nak dengar? Majlisnya Nabi demikian. Bahkan Nabi melarang kalau dalam satu majlis ada orang bercakap, kemudian dipotong percakapannya. Kecuali kalau bercakap yang tak elok. Kecuali kalau bercakap yang mungkar, barulah kena di stop daripada bercakap yang tidak baik. La turfa'u fihi al-aswat. Tidak ada suara diangkat, yakni bising, fawdah. Yakni majlis yang berteriak, majlis yang bising, yang tidak beradab. Wala tu'ban fihi al-huram, dan tidak diceritakan dalam majlis itu hal-hal yang bersifat yang terkait dengan perempuan.
tak cerita tentang hal-hal yang yang privasi. Faham tom? Sehingga kita pun dalam Al-Quranul Karim, saat Allah ingin menceritakan hal-hal yang privasi, itu digunakan kiasan oleh Allah, digunakan simbolik. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kamu adalah umpama tanaman. Yang digambarkan tanaman. Maka letakkanlah tanaman itu di tempat kamu meletakkan tanaman. Simbolik, kiasan, adab. Jadi kata-kata itu pun diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlapik untuk menjaga kehormatan, kesopanan, dan hal-hal yang perlu untuk diucapkan dengan simbolik adalah diucapkan dengan simbolik. La tu'banu fihil huram. Tidaklah diceritakan di dalam majelis Nabi tentang perempuan dengan tidak baik. Dan dijaga daripada pembicaraan dalam majelis Nabi hal-hal yang bersifat yang ada kaitan dengan muqaddimatil jima' atau sampai kepada jima'nya. Tidak diceritakan. Dihormati majelis itu daripada hal-hal yang demikian. Ya ta'atafuna fihi bittaqwa. Dan mereka saling ingat mengingatkan dalam ketakwaan. Kecuali dalam ini ya, dalam Allahumma shalli ala Muhammad, dalam soalan ya. Pernah ada satu hari dalam majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan datang kepada baginda Rasulullah. Lalu bertanya. Tapi sebelum bertanya, dia baca ayat dulu. Innallaha la yastahyi minal haq, katanya. Allah tak malu untuk menyebutkan yang benar. Maka saya pun akan bertanya kepada engkau. Soalannya itu perempuan tu malu nak soal. Tapi karena ini hukum hakam, dia kena mesti soal. Karena itu perkara benar, dia mesti soal. Tapi nak menyoal tu, dia mula dengan firman Allah. Dulu. Innallaha la yastahyi minal haq. Allah tak malu untuk menyatakan yang benar. Yani janganlah dituduh dirinya menanyakan hal-hal yang mengundang sifat malu. Karena kalau benar tetap untuk dicakapkan. Katanya, ya Rasulullah, kalau orang perempuan itu dalam keadaan janabah, adakah dia wajib mandi? Dan macam mana perempuan itu boleh tahu kalau dirinya dalam keadaan janabah? Kata Nabi, ya wajib mandi kalau dia nampak air. Idza ra'atil ma'. Kalau perempuan itu nampak air. Yang dimaksudkan air mani. Tapi guna kiasan juga. Hakadha adab Nabi Muhammad SAW di dalam majlis. Naam. Ya ta'atafuna fihi bittaqwa. Yani dalam majlis itu mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain hal-hal yang membawa kepada ketakwaan. Wa yatawadha'un, dan mereka saling bertawadhu, yani tidak saling sombong. Dalam majlis dia tak cerita apa yang dia punya. Aku dapat kereta sport lah sekarang. Aku baru beli 5 banglo semalam. Dia tak cerita apa yang dia ada. Tak sombong, tak tunjuk kehebatannya. Tapi yatawadha'un, bertawadhu satu dengan yang lain. Menjaga. Bila ditanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, katanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik untuk dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang beriman? Kata Nabi, idkhalus surur ala qalbi akhikal mu'min. Memasukkan rasa gembira dalam hati saudaramu yang beriman. Tidak melukai perasaan orang lain dengan menunjuk-nunjuk sehingga orang lain pun akan tergores juga dengan apa yang dimiliki, namanya manusia. Faham dong? Lihada baginda Rasulullah SAW bila nampak kepada putrinya dia ada tukar macam tirai ke atau apa di rumahnya itu, nampak hal itu dikhawatirkan untuk mengundang perasaan cemburu daripada orang lain. Maka Nabi memerintahkan kepada putrinya untuk tukar, untuk tidak berbuat demikian. Karena apa?
khawatir menimbulkan kecemburuan kepada orang yang susah yang tak boleh buat macam dia buat. Faham tom? Menjaga perasaan orang. Wa yatawadha'un, dan mereka saling bertawadhu. Wa yuwaqqar al-kibar, dan dihormati orang yang tua dan dirahmati atau dikasihi yang muda. Ini adalah bahagian daripada adabul majlis. Baginda bersabda dalam salat berjamaah dalam majlis, katanya, liyaliyani ulun nuha. Hendaklah dekat kepada saya ulun nuha. Yani ulun nuha ni orang yang alim, orang yang berilmu. Jadi ada apa-apa berlaku kalau Nabi salat berjamaah, yang di belakang itu diminta orang yang alim, hatta masih muda. Apa sebabnya? Apa-apa berlaku kepada imam, dia boleh ganti. Tapi kalau di belakang bukan orang alim, apa berlaku kepada imam, imam batal, tak ada orang maju, kacau solat nanti. Liya ni ulun nuha. Wahakadha. Dan di dalam majlisnya Nabi Muhammad SAW akan menghormati orang yang mulia dari segi ilmunya dan juga dari segi ibadahnya. Dua perkara ini adalah menjadi sebab kemuliaan diberikan kepada seseorang. Baru setelah itu adalah karena umurnya. Oleh hada, ya Rasulullah, siapa yang jadi, kata Nabi Muhammad SAW, ya ummukum a'lamukum atau agra'ukum. Yang jadi imam adalah orang yang alim, orang yang pandai menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian ada berbeza pendapat ahli hadis yang jadi imam antara orang yang hafidh atau orang yang faqih. Yang mana satu? Ada yang mengatakan orang yang hafidh Quran. Ada mengatakan orang yang alim. Disebabkan oleh karena dalam salat ini, tuntutan untuk mengetahui selok belok salat adalah orang yang faqih. Karena yang dituntut untuk dibaca Al-Quran hanya dalam Fatihah dan juga surat selepas Al-Fatihah. Selebihnya terkait dengan hukum hakam yang diperlukan kepada orang yang alim, orang yang faqih. Kalau yang jadi imam orang yang hafidh tapi tidak faqih, apa-apa berlaku dia tak tahu. Dia lupa tasyahud awal. Macam mana dah? Kalang kabut dah. Tapi kalau yang faqih, dia tahu apa nak buat. Ini antara fuqaha atau ahli hadis berbeza pendapat. Siapa yang lebih utama jadi imam? Orang yang hafidh atau orang yang alim? Ada mengatakan orang yang hafidh dan ramai yang mengatakan orang yang faqih. Kemudian akbarukum atau orang yang lebih tua daripada kamu. Inna min ijlalillah ikram dhi asyaibatil muslim. Bahagian daripada mengagungkan Allah adalah orang yang memuliakan orang tua. Orang yang memuliakan orang tua. Walihada majlisnya Nabi SAW yuwaqqar al-kibar. Dihormati yang tua. Yani kalau orang tua datang dilayan. Kalau datang dia pakai tongkat takut dipandu. Kalau dia memerlukan kepada tempat yang dekat untuk memudahkan dia duduk, dia bangkit bagi orang itu duduk, dia pindah tempat lain. Al-ithar. Menghormati kepada orang yang lebih tua. Wa yarham as-sighar, dikasihi yang muda. Yani bila mana dalam majlis ini ada anak-anak muda, kalau kalau mereka berbuat satu hal-hal yang tidak betul, dibagi tahu dengan baik. Kalaupun dia pun duduk dalam majlis yang tua yang lebih berpengalaman, memberikan berkongsi pengalaman ilmunya kepada dia. Yani lebih kepada sifat belas kasihan. Wa yu'thirunal muhtaj, dan mendahulukan orang yang memerlukan. Mendahulukan orang yang memerlukan. Artinya dalam majlis itu bila mana ada orang-orang yang memerlukan, didahulukan. Kalau perlu kepada Nabi, dia sudah terlalu mendesak, dahulukan dia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, yakni sahabat Nabi ini sifatnya mendahulukan orang lain walaupun dirinya sangat memerlukan. Wa yahfazuna al-gharib, menjaga orang asing. Yakni kalau
Kita dalam majelis ini, kalau kita sudah saling kenal satu dengan yang lain, kemudian nampak orang asing baru datang, mungkin tak tahu macam mana nak duduk, boleh ke duduk atau tak boleh duduk, disegan nak masuk, ya kan? Jangan nampak kita pura-pura tak tahu. Kita yang sudah terbiasa dengan majelis ini nampak macam orang asing, didatangi, dihampiri, fadhal, silahkan duduk sini. Dipersila. Jangan sampai dia nampak asing daripada majelis itu, sama dengan yang lainnya. Layanan itu bahagian daripada adabul majelis. Wa yahfadhuna al-gharib. Walihada ketika beberapa orang asing datang ke tempat Nabi SAW menjadi perhatian kepada para sahabat. Dalam hadis yang masyhur itu dalam Sahih Muslim, ketika Sayyidina Jibril menyerupai seorang lelaki datang kepada Nabi dan bertanya 3 soalan, kan? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, datang seseorang yang dia wajahnya putih, rambutnya hitam. Dia tidak kami kenali, orang asing, tapi tidak nampak dia seorang bermusafir. Kalau dia orang asing datang daripada jauh, tak ada bekal yang dibawa, beg ke wala onta ke wala, dia datang macam tu je. Ya, ini perasaan itu timbul, rasa ingin tahu siapa dia ini. Nak kata musafir, tak ada barang yang dibawa. Nak dikatakan bagian daripada kita, kita pun tak kenal. Sehingga duduk kepada Nabi SAW dan bertanya hadis yang cukup masyhur. Faham dong? Hada bahagian daripada adab dalam majlis. Lalu satu hari datang orang gharib, orang badui kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi sedang duduk bersama dengan para sahabat. Lalu kemudian badui itu meminta pemberian dengan cara tidak sopan kepada baginda Rasulullah SAW, namun dilayan sopan oleh Nabi. Dalam majlis ini jangan suka melenting, jangan suka marah, walaupun nampak ada orang tidak sopan. Kalaupun nak tegur dengan elok, tegur dengan sopan. Janganlah kita ini mencegah perkara yang tidak sopan dengan cara tidak sopan. Maka kita buat 2 tidak sopan. Sudahlah orang itu buat tidak sopan, kita layan dengan tidak sopan, sama dengan dia. Keburukan tidak boleh dicegah dengan keburukan. Mungkar tidak boleh dicegah dengan mungkar. Maksiat tak boleh dicegah dengan maksiat. Faham tom? Kemudian badui tadi melihat sikapnya Nabi begitu mulia sehingga dia pun yang awalnya datang dengan tidak sopan berubah menjadi seorang yang sopan karena layanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahfadhuna al-gharib. Seorang datang kepada Rasulullah, kemudian katanya gharibun. Yani saya ini datang daripada jauh, mohon untuk dilayan. Maka Nabi beritahu kepada Bilal, Bilal, coba tengok di rumah ada makanan apa boleh dihidangkan. Tengok rumah 1 tak ada makanan, rumah 2 tak ada makanan. Yang datang orang asing, tetamu dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin dilayan oleh Nabi. Tapi tak ada apa di rumah makanan yang membolehkan untuk melayan kepada dia. Kemudian Nabi offer kepada sahabat, siapa di antara kamu yang boleh layan tetamu ini? Jadi tak terus ditolak, di offer dulu kepada yang lain. Jadi yang datang daripada luar dalam majlisnya Nabi itu tetap dilayan. Sampai seorang sahabat mengatakan, saya akan layan dia wahai Rasulullah. Maka dibawa ke rumahnya dan dihidangkan makanan pun sikit. Namun sahabat tadi mengatakan kepada istrinya, hidangkan makanan itu untuk untuk tetamu Nabi, dan kita berdua tak perlu makan, biar dia seorang yang makan. Macam mana supaya dia seorang yang makan? Kalau sudah dihidangkan makanan itu, padamkan lampu supaya tak nampak makanan itu sikit. Nanti pura-pura kita berdua makan, sementara dia seorang saja yang makan. Pura-pura keluar suara kunyahan, tak ada apa yang dikunyah. Sampai malam tu dia pulas tidur kenyang makan, tuan rumah tak makan. Kisah ini direkod oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim
khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Hakadha majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa yakhrujuna adillatan 'alal khair. Dan kalau selesai daripada majlisnya Rasulullah, mereka keluar daripada majlis Nabi dalam keadaan menjadi penunjuk kebaikan. Maksudnya itu keluar daripada majlis Nabi dapat manfaat ilmu untuk disampaikan kepada orang. Bermakna orang yang hadir dalam majlis Nabi mesti ada ilmu yang didapat oleh mereka. Bermakna bukan sembang-sembang kosong. Kita dapati para salaf, khususnya di Hadramaut dahulu, tahun 9, ini pengalaman ya, tahun 93, saya pergi ke Hadramaut bersama dengan Al-Habib Umar daripada Indonesia. Di airport sambil menunggu, kata Umar, hal min kitab, ada punya kitab. Baca kitab Ihya Ulumuddin, masih ingat? Di situ ada Habib Ali Jufri, Habib Ibrahim Al-Haddar, dan Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Saya yang keempat, Rabi'uhum. Duduk di ruang tunggu, dibaca itu kitab Ihya sambil menunggu. Kita ruang tunggu mungkin 1 jam setengah lebih kurang. Entah berapa muka surat itu sudah dibaca di dalam masa menunggu. Masuk di kapal terbang. Kita pun jarak agak jauh. Habib Umar ada di sebelah kanan, kita sebelah kiri sini. Saya nampak Habib Umar duduk dengan Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Sepanjang perjalanan itu, baca kitab Hadisul Bukhari. Yang baca Muhammad bin Ali. Kalau Habib Umar tidur, tutup. Nanti bangun lagi, ambil kitab, buka lagi kitab. Dia tak ada masa kosong. Daripada Jordan pergi ke Sana'a, Habib Ali Al-Jufri ada di belakang. Baca burdah di kapal terbang. Ya, bukan kuat-kuat tuh suara sampai satu kapal terbang. Artinya, tak ada masa yang kosong. Majelis mereka di mana saja berjalan, di hotel, di dalam kapal terbang, di kereta, dalam majelis pun ada majelis, katalah majelis-majelis biasa. Ya, imma qasidah dibaca atau kitab disuruh baca. Jadi tak ada masa kosong. Artinya tak ada majlis kecuali ada ilmu yang yang dibaca di situ. Sehingga yang hadir dalam majlis itu hatta satu ilmu, hatta satu faedah dapat. Ini gambaran daripada majalis as-salihin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita. Dapat menyerupai majlis ini kepada majlisnya orang-orang yang saleh. Dapat menyerupai majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang di situ ada adab, ada sopan, hal-hal kebaikan yang diadakan di situ, dijaga kehormatan majlis, dapat menghormati orang yang layak dihormati, dapat mengasihi orang yang layak dikasihi insyaallah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam golongan orang-orang mendengar, paham dan juga menghayati ilmu yang kita dapat daripada tauladan murni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب